السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث السابق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sidang jamaah, para hadirat muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Pertama-tama kalinya marilah terlebih dahulu kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia daripadanya, sekali lagi pada hari yang berbahagia ini kita diberi peluang untuk berada dalam majlis ilmu bagi kita menyambung yang telah kita sebut dalam perbincangan kita yang lepas, di mana dalam pertemuan yang lalu saya telah menyebut berkenaan dengan hadis Muaz bin Jabal, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya. Kata Muaz, "Wahai Rasulullah, beritahulah kepadaku tentang satu amalan yang boleh menyebabkan aku dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga dan dijauhkan daripada api neraka." Lalu Nabi berkata, "Sesungguhnya wahai Muaz, kamu telah bertanya tentang sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat penting. Wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala alaih. Sesungguhnya perkara ini akan menjadi mudah bagi sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah. Orang yang diberi oleh Allah hidayah, petunjuk, dilorongkan untuk mengerjakan ketaatan, kebaikan, dia dapat beramal tanpa sebarang bentuk halangan, sehinggalah dia dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Tapi kadang-kadang ada juga di kalangan mereka yang tidak diberi hidayah, tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga
dia sentiasa berhadapan dengan halangan untuk mengerjakan kebaikan. Buat baik, ada sahaja benda-benda yang menghalang. Sebab itu kita hendaklah sentiasa mohon kepada Allah petunjuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, lagi rasul yang diutuskan oleh Allah, juga sentiasa berdoa kepada Allah. Sebab itu ada satu riwayat Nabi pernah menyebut, Allahumma hdini wa yassir al-huda li, wahai Tuhan, aku mohon kepadamu, berilah kepadaku petunjuk dan mudahkanlah bagiku ke arah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, untuk memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi. Walaupun mereka ni dekat dengan Rasulullah, sentiasa bersama dengan majlis Rasulullah SAW, tetapi mereka tak putus-putus berdoa. Yang di antaranya ada riwayat menyebut tentang Abdullah ibnu Amr pernah berdoa kepada Allah, Allahumma yassir al-huda, Allahumma yassir lil huda, Allahumma yassir lil yusra, wa jannibni lil usra. Wahai Tuhan, aku mohon kepadamu, permudahkanlah bagiku jalan-jalan ke arah petunjuknya, dan jauhkan daku daripada halangan-halangan itu. Sebab petunjuk ni adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang yang kita sayang, orang yang kita kasih, anak bini kita, kita harap dia dapat petunjuk, tetapi petunjuk itu bukan milik kita, dia milik Allah. Allah lah tempat kita mengadu, Allah lah tempat kita memohon, Allah lah tempat kita bermunajat. Kita minta dengan Allah petunjuk. Sebab tu kita lihat pernah Rasulullah sendiri teramat berharap agar diberi petunjuk kepada bapa saudaranya yang bernama Abi Talib, yang masih belum Islam. Nabi minta dia mengucap 2 kalimah syahadah, tetapi akhirnya dia mati dalam keadaan tidak beriman. Dia tak bersedia untuk meninggalkan agama datuk nenek moyang, dan dia juga tak bersedia untuk menerima hidayah daripada Allah. Sehingga dia berkata, wahai anak saudaraku, aku tahu apa yang kamu bawa ini adalah satu kebenaran. Dia tahu apa yang Nabi bawa itu adalah benar, tetapi aku masih belum bersedia untuk meninggalkan agama datuk nenek moyang dan mengikut apa yang kamu sampaikan. Lalu sepakat para ulama mengatakan Abi Talib mati dalam keadaan tidak beriman, mati kufur, tak dapat petunjuk. Walaupun Nabi berusaha bermacam-macam, berikhtiar bermacam-macam, berdakwah berbagai-bagai cara. Siapakah yang lebih baik daripada Rasulullah dari segi dakwahnya? Tak ada orang lebih baik. Orang yang terbaik atas muka bumi ni dari sudut dakwah, menyampaikan pengajaran agama pun tak boleh beri petunjuk kepada orang yang dia kasih, melainkan Allah Ta'ala lah yang akan memberi petunjuk. Sehingga Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak boleh beri petunjuk kepada orang yang kamu kasih, orang yang kamu sayang, kerana dia milik aku. Akulah yang akan beri petunjuk kepada mereka yang aku kehendaki, kata Allah. Dan Nabi SAW bukan sahaja menyebut tentang pentingnya kita sentiasa mohon petunjuk, kerana bila Allah beri petunjuk, semua benda akan jadi mudah. Kita nak beramal jadi senang. Tapi kalau tak dapat petunjuk Allah, walaupun kita dah tahu itu kebaikan, kita tetap terhalang untuk mengerjakan kebaikan itu. Sebagai satu contoh, kita tahu dalam Islam ni teramatlah mustahak kita mengekalkan tanggungjawab berpuasa pada hari-hari yang disunatkan dalam Islam. Tapi walaupun kita tahu benda tu teramatlah mustahak, sehingga ada di antara puasa-puasa tu termasuk dalam arti kata sunat muakkad, dikuatkan untuk kita mengerjakannya. Di antaranya seperti puasa Syawal 6 hari, Sittah min Syawal. Tapi kadang-kadang bila sampai masa kita nak buat tu,
lepas sehari, habis bulan pun tak berpuasa juga. Begitu juga kalau kita lihat hari apa ni? Hari 9 Zulhijjah. Kita baru-baru ni, hari Jumaat ke hari Sabtu ke, dalam Facebook sampai lebu. Maknanya bincang persoalan tu. Tapi bila mari hari Jumaat, tak puasa juga. Mari hari Sabtu, tak puasa juga. Mana terhalang untuk kita mengerjakan kebaikan. Walaupun kita dah tahu tu, benda yang sangat-sangat dikasihi Allah, sangat-sangat dituntut untuk kita mengerjakan. Begitulah juga dalam hal-hal yang melibatkan urusan amal ibadat yang lain. Bersedekah jariah misalnya. Suatu benda yang kata Rasulullah, ala ukhbiruka abwabal khair, nakkah aku tunjukkan kepadamu tentang pintu kebaikan? Kata para sahabat, ya Rasulullah. Nabi pun kata, bersedekahlah kamu, kerana sedekah itu menjadi benteng, menjadi menjadi penguat dalam hidupmu, kerana dia boleh menghapuskan dosa sebagaimana air boleh memadamkan api. Itu kata Rasulullah. Tapi bila kita ada duit, ada harta, kadang-kadang nak boleh kita menyumbang pada jalan Allah, nak boleh kita belanja pada jalan Allah, susah. Bukan senang untuk kita dilorongkan mengerjakan kebaikan, ketaatan. Sebab tu kita amat-amat memerlukan kepada petunjuk Allah, memerlukan kepada suatu bentuk hidayah yang datang daripada Allah. Kerana dengan hidayah itulah pada hakikatnya kita akan dapat mengerjakan ketaatan, ringan tubuh badan kita untuk beramal, beribadat, berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berbagai bentuk aktiviti yang melibatkan perjalanan hidup kita di atas muka bumi ini. Sebab tu Allah nilai sejauh mana di mana kita memiliki keimanan kepada Allah yang mampu untuk mendorong kita beramal, mendorong kita beribadah, mendorong kita untuk lebih maju dalam perkara agama. Mungkin kalau dalam hal-hal keduniaan kita lihat, oleh kerana faktor keinginan yang kuat, nakkan kesenangan, nakkan kemewahan, nakkan berbagai bentuk keistimewaan dalam kehidupan, mendorong kita untuk beramal. Tapi kalau kita lihat apalah yang ada pada harta benda dunia yang hanya sekadar berbentuk sementara. Sebab itu kata Rasulullah dalam hadis ini, sesungguhnya wahai Muaz, kamu telah bertanya tentang sesuatu yang sangat besar. Yang sangat besar itu apa dia? Untuk memperoleh ganjaran syurga daripada Allah. Sebab tu kalau kita bandingkan kehidupan kita di dunia ini, kesenangan, kemewahan, duit ringgit, harta benda, kalau dibandingkan dengan akhirat, itulah yang paling istimewa, itulah yang paling tinggi, itulah yang paling besar dalam hidup kita. Apa pematlamat yang kita garis, hakikatnya kecil belaka kalau dibandingkan dengan syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kata Nabi, setidak-tidaknya hendaklah kamu sentiasa mengekalkan amalan-amalan yang berbentuk kewajiban yang Allah syariatkan, Allah wajibkan kepada setiap diri dari kalangan kita. Apa dia? Kata Nabi, kamu kena dirikan sembahyang, kamu kena berpuasa pada bulan Ramadan, kamu kena mengeluarkan zakat harta benda, dan kamu kena menunaikan tanggungjawab haji ke Baitullahil Haram andai kata kamu mampu untuk berbuat demikian. Ini merupakan bentuk-bentuk amalan yang diwajibkan kepada setiap diri, setiap orang yang beriman kepada Allah. Tidak boleh cuai dalam perkara-perkara yang berbentuk asasi. Ini benda asas, benda yang kita kena jaga sesempurna mungkin. Kalau kita boleh bersembahyang secara berjamaah sepanjang masa, itu adalah lebih baik. Sebab tu ada seorang ulama besar, nama dia Syekh Sya'rani, pengarang kepada kitab Mizanul Kubra, yang banyak menulis dalam bahasa Arab. Dia pernah mengaku, dia kata dalam hidup dia, sepanjang hidup dia tak pernah miss
sembahyang berjamaah sehingga ke akhir hayat. Tak pernah miss sembahyang jamaah. Kata dia tidaklah ada seseorang yang menjadi kawan kepada muazzin menuju ke masjid kecuali akulah temannya. Akulah yang sentiasa bersamanya. Berebut dengan Tok Imam, pergi masjid. Berebut dengan Tok Bilal, pergi ke masjid. Mana nak ambil saf yang pertama tu, nak beribadat, walaupun kita tak boleh nak buat macam dia. Setiap hari nak kena berjamaah, mungkin kita susah, banyak waktu kita habiskan untuk tujuan bekerja dan sebagainya. Paling tidak apabila kita ada ruang, ada kemampuan berbuat demikian, bersegeralah untuk berjamaah ke masjid, ke rumah-rumah Allah, mencari tempat-tempat yang boleh kita singgah bersembahyang. Kalau boleh kita cuba 2 kali sehari, subuh dengan asar. Kalau boleh tambah lagi, sehingga kita boleh, maknanya 5 kali sehari mengerjakannya secara sempurna. Kalau tak boleh, berapa yang kita termampu. Begitu juga kata Nabi, dengan ibadah-ibadah lain yang berbentuk ibadah asasi, yang menjadi rukun kepada agama, hendaklah sentiasa kita beri perhatian. Kenapa? Kerana dengan adanya amalan-amalan asas ni, bolehlah diibaratkan di mana kita ada bekas untuk dituangkan kepada kita minuman. Dibandingkan seperti kalau kita nak minum, kita kena sediakan gelas. Bila dituangkan minuman, kita ada gelas untuk menadahnya. Maka begitulah kalau kita bandingkan dengan petunjuk Allah. Allah nak sampaikan, nak bagi kat kita petunjuk, kita kena ada gelas dia. Kita kena ada bekas dia. Dan bekas yang menjadi asas itulah yang dikatakan, di mana ibadah yang dipenekanan oleh Nabi. Nabi kata ta'budullah, kamu kena sembah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, mu jangan sama sekali menyekutukan Allah dengan apa pun bentuk perbuatan, sekecil-kecil perbuatan sekalipun. Dirikan sembahyang, berpuasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji. Itu bekas dia. Yang kalau bekas ini kita tak ada, bagaimana petunjuk yang lebih besar untuk menjadi dorongan kepada kita beramal, menjadi dorongan untuk kita beribadah kepada Allah. Kalau sekiranya kita tidak memiliki itu, jawab dia untuk persoalan-persoalan yang lebih besar, persoalan-persoalan yang lebih penting dalam hidup kita, bagi memastikan di mana kita menegakkan kalimah Allah di atas muka bumi ini, maka sudah tentu kita tidak mampu untuk mengerjakannya. Kalau yang asas pun kita tak boleh buat, apatah lagi kata Nabi, di mana Islam itu yang paling utama adalah di mana setiap persoalan dalam hidup kita hendaklah berteraskan kepada akidah. Yang kedua, tiang kepada agama itu hendaklah bersembahyang. Yang ketiga kata Rasulullah, kemuncak kepada Islam itu adalah berjuang dan berjihad pada jalan Allah. Jadi nak jadi manusia pejuang yang sentiasa berjihad pada jalan Allah, tidak mungkin akan dapat ditunaikan sekiranya kita tidak mempunyai asas-asas tadi. Kalau bab sembahyang, puasa, zakat, haji pun kita lalai, maka bagaimana kita nak pergi kepada satu peringkat yang lebih tinggi, pada satu peringkat yang lebih besar. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sentiasa bersama Nabi, bukan sahaja di atas tikar sembahyang di masjid-masjid, tetapi sentiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak bentuk peperangan yang memberi makna mereka berjuang bermati-matian. Seluruh perjalanan hidup mereka wakafkan kepada Allah, wakafkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kalau kita lihat ada satu kisah berkenaan dengan seorang sahabat yang bernama Amru al-Jamuh. Amru al-Jamuh ni, dia apabila mendengar seruan Rasulullah untuk turun berjihad, dia terus balik ke rumah dia. Untuk apa? Untuk melengkapkan segala bentuk persiapan bersama Nabi.
Tapi bila dia siap, tiba-tiba anak kesayangan dia berkata, wahai ayahanda, hari ini kamilah yang akan menggalang ganti urusan perjuangan ini. Anak dia berebut dengan ayah nak pergi. Jadi bila dia tak dapat pergi, dalam senyap dia pergi cari Rasulullah. Dia pergi cari Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna baniya haula yamna'unani an ujahida ma'ak. Aku pun tak faham kenapa anak-anakku. Dia ni cacat, seorang yang tempang, syadidul urji, mana tempang yang sangat-sangat sukar nak bergerak. Tapi walaupun dia tempang, dia ada 4 orang anak remaja yang hebat-hebat belaka, boleh berjuang menggantikan dia untuk berjihad pada jalan Allah. Dia pergi cari Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna baniya haula yamna'unani an ujahida ma'ak. Wahai Rasulullah, aku tak faham kenapakah anak-anakku menghalang untuk aku berjihad bersamamu. Bukan sahaja sembahyang, bukan sahaja bersama Nabi dalam majlis-majlis ilmu dan sebagainya, tapi dia nak bersama Rasulullah dalam perjuangan yang lebih besar untuk menegakkan kalimah Allah. Jadi Nabi pun berpaling. Nabi tengok dia memang cacat, susah nak bergerak. Jadi dengan berhemah, Nabi kata, amma anta faqad wada'allahu ankal jihad. Dia kata, tak apalah wahai Amr ibn Jamuh, kerana orang yang sakit seperti kamu sememangnya diangkat oleh Allah tanggungjawab berjuang. Tak apalah, musmayang, puasa, zakat, haji, buat benda-benda hak wajib sudahlah. Hak berjuang, hak besar-besar ni bagi kat orang lain yang hebat-hebat lah. Tapi oleh kerana dia teramat teruja, dia nak pergi juga, dia kata dengan sumpah, dia bersumpah dengan Nabi. Dia kata, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, wahai pesuruh Allah, inni la arju an ushtushhida ma'aka. Aku sebenarnya bercita-cita tinggi untuk mati syahid bersama kamu. Dia nak mati dengan Rasulullah. Bukan saja nak hidup dengan Nabi, tapi nak mati pun dengan Rasulullah, nak mempertahankan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Rasulullah dengar begitu, Rasulullah pun tak datang hati, pasal dia nak pergi sangat, nak ikut sangat, larang pun tak jadi apa dah. Dia pun sambung lagi, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sekiranya aku mati sebagai seorang syuhada, aku akan dipanggil untuk masuk syurga Allah tanpa hisab. Ini kita orang mati syahid ni, dia boleh masuk syurga tanpa hisab. Jadi dia kata, oleh kerana aku berharap agar dijemput oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk masuk syurga tanpa hisab, supaya apa? Likai ata'u bi'urjati hadihi fil jannah. Dia kata supaya aku dapat masuk syurga dengan langkah pertama menggunakan kakiku yang cacat ini. Urjah tu maksudnya kaki dia yang tempang tu. Dia kata kaki inilah yang Allah Ta'ala jadikan aku tempang, aku nak jadikan langkah pertama untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah semangat para sahabat. Bukan sahaja menjaga hal-hal yang wajib. Kata Rasulullah, innallaha qad farada faraida fala tudayyi'uha. Kamu telah diwajibkan oleh Allah dengan kewajiban beragama, maka jangan sama sekali kamu mensia-siakan. Dijaga segala hal yang berkait rapat dengan asasi beragama. Tapi tak cukup daripada itu, dia sanggup berjuang, sanggup bersama Nabi dalam apa jua bentuk keadaan dan situasi yang termampu. Jadi dia nak mati syahid supaya dia dapat langkah pertama masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu kisah. Kisah yang kedua melibatkan seorang sahabat yang bernama Umar ibn al-Hammam. Umar ibn al-Hammam ni, dia bila Rasulullah berkhutbah di permulaan peperangan Badar. Nabi ni biasa kalau nak mula berperang tu, dia panggil dulu sahabat dia berkumpul, dia berkhutbah. Dia beri naik semangat lah. Jadi kata Nabi, kumu ila jannatin arduhas samawat wal ard. Wahai para sahabat aku,
Hari ini kamu kena bermati-matian. Untuk apa? Untuk berjuang bagi memastikan kalimah Allah menjadi kalimah yang paling tinggi. Jadi dia kata, pasal apa kamu kena berjuang bersungguh-sungguh, bermati-matian? Kerana jannatin arduhas samawati wal ard, syurga yang dijanjikan oleh Allah untukmu adalah terlalu luas, sehingga lebih luas daripada langit, bumi dan segala isinya. Itu kata Nabi. Jadi si Umar ibn si Umar ni, bila dia dengar Umar ibn Hammam ni, dia dengar Rasulullah kata begitu, dia terus bangun, dia angkat tangan. Waktu Rasulullah berkhutbah tu, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ard, betul ke sebagaimana yang kamu sebut, syurga ni lebih luas daripada langit, bumi dan segala isinya? Nabi pun sambung, kata Nabi, qala na'am, ya wahai Umar, ya, aku tidak bercakap sia-sia dalam persoalan ni. Sebab Nabi dia tak bercakap benda-benda hak mengarut. Bila dia sebut satu benda berkenaan dengan akhirat atau benda sungguh, kata Nabi, ya, sebagaimana yang aku sebut. Lalu apa lama ni Umar terus berkata, dia kata apa? Dia kata qala bakhin, bakhin, bakhin. Dia ulang perkataan tu beberapa kali. Bah dalam bahasa Arab lah. Bakhin, bukan bakhil. Kalau bakhil tu makna kedekut. Ni bakhin, tasydidul kha, dengan makna harapan yang teramat tinggi. Sehingga Rasulullah bertanya, malladhi yahmiluka ala qawlika bakhin, bakhin. Wahai Umar, apakah yang menyebabkan kamu sebut kalimah tu, bakhin, bakhin tu? Sebab apa? Kata Nabi, la wallahi ya Rasulullah, tak ada selain makna, tak ada makna ya Rasulullah selain raja'an an akuna min ahliha, selain daripada mengharapkan agar akulah yang menjadi penghuni syurga yang luas itu. Dia nak berjuang, nak masuk syurga Allah. Lalu Nabi SAW berkata, Nabi kata apa? Nabi kata, qala Rasulullah SAW, innaka apa lama ni, innaka min ahliha, sesungguhnya wahai Umar, kamu sebenarnya adalah salah seorang daripada penghuni syurga itu. Jaminan secara direct. Sebab banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang berperang dalam peperangan Badar ni, diberi jaminan secara langsung untuk masuk syurga. Jadi si apa lama ni Umar ni salah seorang yang dijamin Rasulullah. Kata Rasulullah, mu pasti jadi penghuni syurga itu. Umar ni bila dia dengar Rasulullah kata dia salah seorang daripada penghuni syurga, dia pun jadi tak keruan. Maknanya pergi ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, jadi tak menentu, terlalu gembira dengan janji Rasulullah. Bayangkan kita orang jamin nak masuk syurga. Kita kalau orang jamin boleh rumah PPRT tu, jawab dia, ada yang sampai tak nak nasi kunyit. Pasal apa? Gembira. Pasal ditawarkan dengan suatu benda yang memang kita berharap. Jadi si Umar ni dia berharap sangat untuk masuk syurga. Jadi bila Rasulullah tawarkan kepada dia, dia terlalu gembira sehingga dia mundar mandi ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Lalu dia mengeluarkan beberapa biji buah kurma yang ada dalam simpanan dia, dia makan. Peperangan ni berlaku dalam bulan puasa. Tapi orang berperang, orang bermusafir ni dia boleh makan lah, dia boleh berbuka. Jadi si Umar ni bila dia makan, dia kata, la in ana uhyitu an akula tamarati hadhihi fa innaha la hayatun tawilah. Dia kata, aku kalau berhabis buah kurma yang ada di tangan, buah kurma yang ada kat tangan ni, kata dia, itu bermakna umurku masih panjang lagi, sedang syurga menanti kedatanganku. Jadi dia kata tak boleh berhabis dah buah kurma. Dia pun lempar buah kurma tu, terus dia merempuh musuh Allah SWT. Dia membunuh orang-orang musyrikin dengan beraninya, tapi ditakdirkan oleh Allah dia pun mati syahid dalam peperangan. Itu gambaran bagaimana para sahabat yang bukan sahaja menunaikan tanggungjawab yang difardukan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah, berada di masjid, di surau, beramal dan beribadat, tetapi jiwa mereka yang diwakafkan kepada agama
sanggup melakukan yang lebih besar, yang lebih hebat. Kenapa? Kerana dia dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita semayang pun tidak, puasa pun tidak, bagaimana mungkin untuk kita mendapat suatu bentuk hidayah yang lebih besar? Sebab itu menjadi kewajiban kepada setiap orang dari kalangan kita yang mukmin kepada Allah, bersedia untuk melakukan segala bentuk amalan yang termampu, terutamanya amalan-amalan yang menjadi asas dalam hidup kita. Kita tak boleh cuai, kita tak boleh lalai. Di samping kita minta petunjuk kepada Allah agar mengurniakan kepada kita bentuk-bentuk hidayah yang lebih besar, sehingga kita mampu beramal, mampu beribadah, mampu berjuang, mampu menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini, dan kita akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga, insya-Allah. Itulah harapan kita. Dan untuk kali ini sekarang itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.